Wahai Abu Jahal, adakah kamu berani menghina Muhammad sedangkan agama aku dengan agamanya agama yang sama? Apa yang Muhammad kata itulah yang aku kata. Dan kalaulah ada di antara kalian semua yang nak menghalang aku untuk masuk agama Muhammad, datang lawan aku face to face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Okay, hari ini ramai yang minta saya untuk buat Sayyidina Hamzah. Suggest kepada saya untuk buatlah Sayyidina Hamzah. Ceritalah berkaitan Sayyidina Hamzah, okay, sehingga Allah dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita akan tunaikan permintaan anda. Hari ini kita akan bincang berkaitan Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah ni adalah ayah saudara kepada Nabi SAW dan dia adalah adik-beradik kepada ayah Nabi, iaitu Abdullah ibn Abdul Muttalib. Jadi ketika mana semua masih lagi berada dekat kota Mekah, Nabi dan semua para sahabat masih lagi stay dekat kota Mekah, ketika itu Sayyidina Hamzah belum lagi masuk Islam. Tapi walaupun Sayyidina Hamzah belum lagi masuk Islam, tapi Sayyidina Hamzah sangat sayang kepada Nabi. Jadi Sayyidina Hamzah ni di antara orang yang sangat dikenali, dikagumi dan ditakuti oleh penduduk Mekah pada masa tu. Jadi apa saja Sayyidina Hamzah kata, itulah yang diikuti oleh penduduk Mekah. Saking takutnya mereka kepada Sayyidina Hamzah disebabkan garang dia, disebabkan berani dan sebagainya. Jadi satu hari ketika mana Nabi baru je nak start berdakwah secara terbuka dekat Bukit Safa, maka lalulah Abu Jahal. Abu Jahal ni kita kenal lah macam mana Abu Jahal. Maka bila mana Abu Jahal lalu dan tengok Nabi sedang berdakwah kepada para sahabat, kepada penduduk Mekah ketika itu, Abu Jahal terus pergi jumpa dengan Nabi, terus mula mendekati Nabi. Bila sampai dekat Nabi, maka Abu Jahal memaki Nabi, menghina Nabi, mengutuk Nabi. Abu Jahal menyakitkan hati Nabi SAW. Jadi apa Nabi buat? Ketika mana Abu Jahal menghina Nabi, mencecer dan sebagainya, betul-betul di depan face to face, apa Nabi buat? Nabi hanya diamkan diri. Maka bila mana Abu Jahal dia tengok Nabi tak ada reaction langsung, maka lagilah marah Abu Jahal. Lagilah marah, maka lagilah kuat Abu Jahal menghina Nabi, lagi kuat Abu Jahal mengutuk Nabi SAW. Apa yang Nabi buat? Nabi buat macam biasa. Nabi tak tarik muka pun, Nabi tak jelingkan mata pun, Nabi buat macam biasa. Adakah Nabi tak ada perasaan? Yes, Nabi ada perasaan macam kita juga. Tapi betapa mulianya hati Nabi SAW. Maka bila mana Abu Jahal dapati Nabi tidak ada respon, Nabi buat tak tahu je, lagi rasa macam kau tak ada respon apa yang aku cakap macam tu. Lagilah dia rasa marah. Maka dia pergi dekat Muhammad, dia pergi dekat Nabi. Dia menggunakan tangan yang hina dia memukul kepala Nabi yang mulia. Dia pukul kepala Nabi kita yang mulia dengan tangan yang hina dia tu. Dan peristiwa itu dilihat oleh ramai penduduk Mekah pada masa itu. Peristiwa Abu Jahal menghina Nabi, mengutuk Nabi dan memukul Nabi disaksikan oleh ramai penduduk Mekah pada masa itu. Dan di antara mereka adalah seorang wanita yang melihat kejadian itu dan terus pergi melaporkan diri, terus bagi tahu kepada ahli keluarga Nabi. Ya, dialah Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Maka bila sampai dekat rumah Sayyidina Hamzah baru lepas memburu. Sebab Sayyidina Hamzah ni hobi dia ataupun minat dia memburu haiwan. Bila mana Sayyidina Hamzah balik pada memburu, maka datanglah wanita ni. Wanita ni kata kepada Hamzah, "Wahai Hamzah, adakah kamu sudah tahu apa yang berlaku kepada anak saudara kamu Muhammad?" Maka kata Hamzah, "Apa dia?" "Sesungguhnya tadi aku baru saja melihat Abu Hakam ataupun Abu Jahal memaki Muhammad, menghina Muhammad dan memukul kepala Muhammad." Maka ketika mana Sayyidina Hamzah dengar saja ada orang menyakitkan hati anak saudara yang sangat dia sayang, datanglah perasaan marah dia, geram dia. Dia capailah satu busur panah yang sangat besar. Sayyidina Hamzah dia ada satu busur panah yang sangat besar. Dia capai, dia ambil dan terus saja ketika itu juga pergi mencari Abu Jahal dekat mana Abu Jahal. Sangat marah dan sangat geram dengan Abu Jahal. Maka ketika mana dia sampai dia mencari Abu Jahal dekat mana, dan Abu Jahal dikatakan masih lagi berada di tempat yang sama. Masih lagi berada di tempat yang sama. Dan ketika mana Sayyidina Hamzah nampak saja Abu Jahal yang masih lagi berada di tempat yang sama, Sayyidina Hamzah mula mendekati Abu Jahal dengan sangat laju, dengan sangat geram. Maka bila mana sampai dekat Abu Jahal, maka dia terus libas busur panah yang sangat besar tu, sehinggakan kepala Abu Jahal berdarah. Tengok Sayyidina Hamzah, dia tak pergi dengan kata-kata, tapi tangan dia bercakap dulu, baru yang mulut dia bercakap. Saking garangnya Sayyidina Hamzah. Maka ketika mana dah dilibas busur panah tu, maka berdarah kepala Abu Jahal, barulah Sayyidina Hamzah kata kepada Abu Jahal. Apa kata Sayyidina Hamzah? "Wahai Abu Jahal, apakah kamu berani menghina Muhammad? Wahai Abu Jahal, adakah kamu berani menghina Muhammad sedangkan agama aku dengan agamanya agama yang sama? Apa yang Muhammad kata itulah yang aku kata. Dan kalaulah ada di antara kalian semua yang nak menghalang aku untuk masuk agama Muhammad, datang lawan aku face to face, maka ketahuilah ketika itu tidak ada seorang pun berani nak masuk lawan."
tiada seorang pun yang berani nak menghalang Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Sebab apa? Sebab masa tu siapa saja nak masuk Islam, dia akan diseksa, dia akan dipukul, dia akan dihina dan sebagainya. Tetapi ketika mana Sayyidina Hamzah dia mengisytiharkan di khalayak ramai yang dia akan masuk Islam, tidak ada seorang pun berani nak melawan dia. Apa yang berlaku kepada Abu Jahal? Maka bila mana Abu Jahal kepala dia berdarah, maka dia pegang kepala dia. Daripada duduk dia bangun sambil pegang kepala dia. Dia mengakui, ya betul Sayyidina Hamzah, aku yang salah. Saking takutnya Abu Jahal disebabkan dia tak berani nak lawan kata-kata daripada Sayyidina Hamzah. Disebabkan ketakutan kepada Sayyidina Hamzah, Abu Jahal tak buat apa-apa, just akur dengan kesalahan dia. Bayangkan ucapan daripada Sayyidina Hamzah tidak dibalas walaupun satu oleh Abu Jahal yang tadi di depan Nabi sangat ego, sangat bongkak, dia hina Nabi, dia tampar Nabi, dah malah dia memukul Nabi. Tapi ketika mana dia berhadapan dengan Sayyidina Hamzah, dia hanya terkedu, hanya mendiamkan diri. Satu je sebab, disebabkan dia takut kepada Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, ayah saudara Nabi SAW. Sebab itulah kata Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah ni adalah seorang sahabat Nabi yang sangat garang dan sangat berani. Sayyidina Umar mengakui keberanian Sayyidina Hamzah. Sayyidina Umar dah backing, dah garang, dan dia pun mengakui bagaimana garangnya, bagaimana berani Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Kerana 2 hari selepas keislaman Sayyidina Hamzah, ketika itu Sayyidina Umar dia sangat marah. Ingat tak, Sayyidina Umar ni sangat marah disebabkan ramai yang masuk Islam. Bahkan adik sendiri pun masuk Islam. Dia rasa marah, maka dia asah pedang dia. Ni saya dah ceritakan dalam video sebelum ni, boleh pergi tengok, boleh pergi tengok. Maka dia asah pedang dia untuk pergi bunuh Muhammad. Tapi lain cerita dia, Allah bagi hidayah kepada Sayyidina Umar ketika itu. Maka bila sampai di tempat rumah yang Nabi ada dan para sahabat pun ada dekat rumah tu, bila Sayyidina Umar buka saja pintu, maka bila mana sahabat tengok Sayyidina Umar yang tengah pegang pedang, terus berundur ke belakang semua para sahabat. Tapi seorang saja yang ke depan. Siapa? Dialah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah dia capai pedang dia dan dia berhadapan dengan Sayyidina Umar satu persatu. Tapi Allah takdirkan Sayyidina Umar pergi bukan untuk berperang, pergi bukan untuk mencari gaduh ketika itu, tapi pergi untuk melafazkan kalimah syahadah. Dan Sayyidina Umar masuk Islam. Dan ketika itu juga Sayyidina Umar kata pada Nabi, ya Rasulullah, bukankah agama kita ni agama yang benar? Kata Nabi, ya betul. Lalu kenapa kita perlu takut untuk kita sebarkan agama yang benar? Maka ketika itu jugalah Islam dekat kota Mekah mulalah disebarkan secara terbuka. Secara terbuka, bayangkan dekat Kaabah, mereka tawaf, mereka solat dekat Kaabah. Depan dan belakang dikawal oleh 2 orang yang sangat berani dalam Islam. Dan kedua-duanya sangat ditakuti oleh kafir Quraisy. Siapa? Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dua-duanya ditakuti oleh Quraisy pada ketika itu. Jadi sangat berani Islam pada masa itu, alhamdulillah. And then bila mana berhijrahnya Nabi SAW dan orang Islam yang lain sampai ke Madinah, maka Allah takdirkan Islam ada satu peperangan. Allah takdirkan Islam ada satu peperangan, iaitu peperangan Badar. Dan Allah uji Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, iaitu ramai nak pergi bunuh Sayyidina Hamzah. Ramai yang benci kepada Sayyidina Hamzah, tentera-tentera musuh. Disebabkan itulah ramai yang pergi dekat mana Sayyidina Hamzah ada, di situlah akan ramai tentera-tentera musuh nak cuba menjatuhkan Sayyidina Hamzah. Tapi apakan daya, mereka silap langkah, kesemua yang pergi untuk berperang, untuk pergi lawan Sayyidina Hamzah, kesemuanya dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Semuanya dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Maka ketika itu larilah ke akhir peperangan Badar dan menang tentera-tentera Islam. Nanti saya akan ceritalah kalau saya sempat peperangan Badar. Maka bila mana orang kafir yang diketuai oleh Ikrimah dan sebagainya kalah, maka mereka balik dekat Mekah. Maka mereka bincang apa sebagainya, apa strategi nak buat untuk membunuh Muhammad. Dan di antara lain mereka nak bunuh juga Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ada dalam kalangan penduduk-penduduk Mekah, bukan dalam bangsa Arab, yang bernama Wahsy. Wahsy ni adalah seorang hamba. Dia menjadi hamba daripada kecil sampailah besar, dia menjadi hamba. Dan dia ada seorang tuan dia bernama Zubair. Zubair ni ayah saudaranya dibunuh oleh Sayyidina Hamzah ketika mana dalam peperangan Badar. Maka Zubair ni dia berdendam dengan Sayyidina Hamzah. Selagi mana Sayyidina Hamzah tak mati, maka selagi itulah dia tak tenang. Maka Zubair ni dia tawarkan satu bonus ataupun satu tawaran kepada hamba dia, iaitu Wahsy. Adakah kamu mahu bebas? Andai kata kamu mahu bebas, kamu mahu merdeka, dengan satu syarat, kamu kena bunuh dulu Hamzah, maka aku akan bebaskan kamu. Maka apa kata Wahsy? Wahai tuan aku Zubair, aku hanya ada satu kepakaran aku. Kepakaran aku ketika mana aku memalin lembing aku, pasti akan kena kepada sasaran. Maka aku akan buat. Maka buatlah persiapan untuk join peperangan Uhud. Tujuan Wahsy hanyalah satu, untuk membunuh Hamzah.
ibn Abdul Muttalib. Maka kata Wahsy menceritakan bagaimana keadaan dia ketika mana Wahsy sampai dalam peperangan Uhud. Wahsy mencari dekat mana Sayyidina Hamzah, kiri kanan melihat keseluruhannya, hanya nak mencari Sayyidina Hamzah sahaja. Maka ketika mana Wahsy kata aku melihat Sayyidina Hamzah baru sahaja ataupun sedang berlawan dengan beberapa orang musuh. Dan ketika itu jugalah aku cuba fokuskan lembing aku untuk baling kepada Sayyidina Hamzah. Dan ketika mana Sayyidina Hamzah menang dalam pertarungan yang kecil itu, maka aku terus membaling lembing tepat kena kepada perut Sayyidina Hamzah. Sampaikan baju besi Sayyidina Hamzah tu boleh tembus. Dan ketika mana sampai saya di perut Sayyidina Hamzah terus pegang perut dia. Maka Sayyidina Hamzah ketika mana sambil pegang perut dia, maka dia terhuyung-hayang berjalan ke arah aku, kata Wahsy, berjalan ke arah aku untuk berperang dengan aku, untuk melawan dengan aku. Tapi apakan daya, 2-3 langkah maka jatuhlah Sayyidina Hamzah. Dan ketika itu jugalah wafatnya Sayyidina Hamzah dalam peperangan Uhud. Dan dalam satu peperangan Uhud ataupun dalam satu kumpulan daripada Arab Quraisy, mereka ada satu kumpulan wanita yang diketuai oleh Hindun bintu Utbah. Ramai wanita tapi yang diketuai oleh Hindun bintu Utbah. Apa tugas mereka ketika mana berlaku peperangan? Ada di antara mayat-mayat orang Islam, maka mereka akan pergi dekat jenazah orang Islam, mereka akan merosakkan segala jenazah orang Islam. Itulah yang berlaku kepada Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Hindun pergi dekat jenazah Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, dia membelah perut Sayyidina Hamzah. Dia mengambil isi dalaman Sayyidina Hamzah dan dia memakan isi dalaman Sayyidina Hamzah, tapi tak mampu sebab keras kan. Maka dicalakan, ditorehkan badan Sayyidina Hamzah. Sangatlah selesa kita tengok bagaimana keadaan Sayyidina Hamzah ketika itu. Sebab itulah dalam peperangan Uhud ketika mana Nabi sedang mencari dekat mana Sayyidina Hamzah berada, menangis Nabi ketika mana Nabi melihat jenazah Sayyidina Hamzah dalam keadaan begitu. Nanti saya akan ceritakan dalam video seterusnya. Baik, itu saja untuk video kita kali ini berkaitan Sayyidina Hamzah. Bagaimana Sayyidina Hamzah disanggup mati kerana Islam, disanggup mati kerana memperjuangkan agama Islam. Jadi kisah Sayyidina Hamzah ini dia ada kesinambungan dalam peperangan Uhud. Cuma adakah anda nak saya buat sambungan bagaimana peperangan Uhud berlaku daripada awal sampai habis, insya-Allah, dan bagaimanakah reaksi Nabi? Apakah reaksi Nabi ketika mana Nabi melihat jenazah Sayyidina Hamzah yang dalam keadaan sangat teruk? Nanti saya akan kongsikan. Cuma saya nak tengok adakah anda nak atau tidak. Syarat dia pastikan video kali ini 500 orang like dan 100 komen, saya akan proceed untuk video peperangan Uhud. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, satu lagi sebelum saya habiskan video kita kepada kali ini, iaitu saya nak kongsikan kepada anda, iaitu satu produk itu daripada saya sendiri. Saya sendiri yang buat produk ni, saya sendiri yang pergi beli bahan, saya sendiri yang baking. Okey, produk ni daripada saya dan saya belajar formula resepi macam mana nak hasilkan satu cookies yang sangat sedap. Okey, saya ada produk yang bernama The Snack Cookies, yang mana The Snack Cookies ni adalah daripada saya sendiri, yang saya sendiri pergi belajar macam mana nak buat cookies yang sedap. Okey, just nak share kepada anda, saya ada dua flavor. Saya ada dua freezer, iaitu yang dekat tangan saya adalah freezer V Cookies. Kalau V Cookies adalah daripada vanilla butter, anda boleh tengok gambar yang lebih jelas. Okey, V Cookies daripada vanilla butter, dan satu lagi adalah Cha Cookies, pun sama, anda boleh tengok gambar yang lebih jelas. Okey, ini adalah dua freezer yang kita sengaja buat kepada siapa-siapa yang peminat coklat, maka dia akan minat Cha Cookies. Tapi kalau anda jenis yang minat kepada vanilla, anda mesti minat kepada V Cookies, iaitu vanilla butter. Kita tengok banyak feedback daripada customer kami, bila mana sampai The Snack Cookies, sampaikan mereka ni berebut-rebut nak makan. Berebut-rebut nak makan disebabkan saking sedapnya The Snack Cookies. Ada tu di antara customer kami yang bila order 3 botol, dia orang kata tak cukup. Bila order 5 botol, dia orang kata tak cukup. Jadi macam mana nak order? Just order je, nombor dekat bawah ni, tekan je nombor WhatsApp dekat bawah, nanti akan ada tim kita yang reply. Okay, insyaAllah itu di antara value manfaat yang saya boleh kongsikan dengan anda. InsyaAllah kalau boleh tengok dekat feedback kami, banyaklah customer kami yang dah makan, banyaklah customer kami yang puji kesedapan The Snack Cookies. Sedap macam mana, anda kena try. Anda kena try dulu, barulah anda tahu macam mana sedapnya The Snack Cookies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.